Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Sambungan ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ذلك مما أوحى إليك
ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. Dan janganlah kamu membunuh jiwa manusia yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan cara yang benar. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Dan sesiapa yang dibunuh dengan cara yang zalim, maka sesungguhnya kami jadikan bagi walinya, warisnya, kuasa untuk kuasa ke atas pembunuh, maka janganlah kamu berlebihan dalam perbuatan membunuh. Sesungguhnya dia, yakni waris kepada orang yang dibunuh, akan ditolong, akan dibantu. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Janganlah kamu dekati, menghampiri harta anak yatim kecuali dengan cara yang baik sehinggalah sampai umur balighnya. Wa aufu bil ahd. Naklah kamu memenuhi akan janji. Innal ahda kana mas'ula. Sesungguhnya janji itu akan disoal, akan diminta kamu bertanggungjawab. Wa auful kaila idza kiltum. Dan naklah kamu penuhi akan timbangan apabila kamu menimbang, yakni dalam urusan jual beli. Wazinu bil qistasil mustaqim. Dan sukatlah timbangan, sukatan dengan cara yang betul, dengan cara yang adil, yang lurus. Itulah yang lebih baik dan lebih elok akan kesudahannya, iaitu di akhirat nanti. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jangan kamu ikuti perkara yang kamu tidak ada ilmu tentangnya. Innas sam'a wal basar wal fuad. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta bertanggungjawab, akan dipersoal. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong ataupun merasa megah diri. Sesungguhnya kamu tidak mampu untuk menembusi bumi, dan kamu tidak mampu mencapai akan ketinggian bukit. Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha. Semua itu adalah suatu perkara buruk yang di sisi Tuhan kamu ianya dibenci. Itulah yang diwahyukan kepadamu oleh Tuhanmu daripada hikmah. Hikmah berhubung dengan larangan-larangan yang tersenarai daripada ayat 31 sampailah ayat 37. Dan janganlah kamu jadikan bersama dengan Allah akan Tuhan yang lain, maka kamu akan dicampakkan dalam neraka Jahannam dalam keadaan hina dan diusir daripada mendapat rahmat. Kita dah baca minggu lepas berhubung dengan larangan pertama, jangan membunuh anak dan jangan hampiri perbuatan zina. Malam ini kita masuk larangan yang ketiga. Janganlah seseorang melakukan perbuatan membunuh orang lain kecuali dengan cara yang benar. Bunuh manusia ini satu dosa yang besar, satu perbuatan yang besar dosanya, kecuali dalam perkara yang disebut hak benar. Dalam hadis sahih Muslim, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim yang yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, yang mengakui, yang bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, yang bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, melainkan dengan tiga perkara. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucap dua kalimah syahadah kecuali dengan tiga perkara, iaitu an-nafsu bin nafsi, seseorang yang membunuh orang lain, satu jiwa bunuh jiwa yang lain, az-zani al-muhsan, ataupun dalam riwayat lain al-thayyibuz zani, seorang penzina yang dia ni sudah berkahwin, maka dijalankan hukuman rejam
ke atasnya, at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, jadi orang yang murtad, yang memisahkan daripada jamaah ataupun jamaah kaum muslimin. Satu riwayat lain daripada Ibnu Umar, Ibnu Amru, la zawalud dunya indallah ahwanu min qatli muslim, bahawa hilangnya dunia itu adalah lebih mudah di sisi Allah daripada perbuatan membunuh seorang muslim. Apabila berlaku pembunuhan dengan cara yang tidak benar, bukan sahaja pembunuh menanggung dosa, pada masa yang sama bahagian dosa akan ditanggung sama oleh anak Nabi Adam yang pertama. Anak Nabi Adam yang pertama yang telah membunuh saudaranya. Nabi SAW bersabda, "Ma min nafsin tuqtalu zulman illa kana ala ibni Adam al-awwal kiflum min damiha li'annahu awwala man sanna al-qatli." Tidak ada seorang pun jiwa manusia yang dibunuh secara zalim melainkan bahagian dosa itu akan ditanggung sama oleh anak Adam yang pertama, yang disebut namanya Qabil, yang telah membunuh saudaranya Habil, kerana dialah orang yang pertama melakukan dosa membunuh. Maka dalam Islam, syariat mengenakan bahawasanya pembunuhan yang berlaku dengan cara yang salah dikenakan qisas. Allah Ta'ala mensifatkan di antara ciri-ciri hambanya yang benar adalah orang-orang yang wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wala yaznun. Mereka tidak membunuh jiwa manusia yang Allah Ta'ala haramkan untuk dibunuh, dan mereka juga tidak melakukan perbuatan zina. Membunuh jiwa manusia bermakna, membunuh seorang bermakna membunuh semua. Menghidupkan seorang, memberi peluang untuk hidup kepada seorang manusia seolah menghidupkan semuanya. Rentetan daripada kisah yang berlaku kepada anak Nabi Adam, di mana Qabil membunuh saudaranya Habil. Min ajli dhalik, oleh kerana itulah, katabna ala bani Israel, kami telah tentukan suatu kewajipan bagi Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, sesiapa yang membunuh seseorang tanpa sebab yang dibenarkan oleh agama. Sebab ketiga tadilah dalam bab qisas, yang kedua penzina yang telah berkahwin, yang ketiga orang yang murtad, yang meninggalkan agamanya, yang mengasingkan diri pada jemaah. Tanpa tiga sebab ini, tanpa alasan yang benar, maka membunuh jiwa manusia membawa kepada suatu dosa dianggap bunuh semuanya. Man qatala nafsan bighairi nafsin ataupun fasadin fil ard, berbuat kerosakan di atas muka bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, seolah-olah dia telah membunuh semua manusia. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a, dan sesiapa yang menghidupkan satu jiwa manusia, maksud menghidupkan bukan beri nyawa, beri peluang hidup. Seseorang yang sakit dan perlu dibantu, contohnya dia memerlukan darah, berlaku kemalangan, kebetulan darah kita sesuai dengan darah dia, mungkin darah O ke, kita tolong, kita bagi derma darah, maka kita mendapat pahala seperti kita menghidupkan semua manusia. Sebaliknya, membunuh seorang manusia dengan cara yang tidak benar bermakna membunuh semua manusia. Walaupun membunuh ini satu dosa yang besar, tetapi bagi sesiapa yang bertaubat, peluang itu masih ada. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW menceritakan seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang pernah qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, membunuh 99 orang manusia, sehingga timbul rasa penyesalan dan dia mahu bertaubat, dan dia bertemu dengan seorang rahib. Seorang pertama bertemu dengan seorang ahli ibadat yang tidak ada ilmu. Lalu si abid itu berkata, kamu telah melakukan dosa yang sangat besar, kamu telah membunuh 99 orang manusia, maka manakah ada peluang lagi untuk kamu bertaubat? Lalu si pembunuh ni oleh kerana rasa
rasa tak puas hati, rasa marah, bunuhlah kawan ni. Bila bunuh seorang lagi, fakammala bihi mi'atan, cukuplah bilangan yang dibunuh itu 100 orang. Lepas tu dia cari pula orang lain, bertemu dengan seorang rahib, seorang yang alim. Lalu si alim itu berkata, tidak ada sesiapa yang dapat menghalang antara kamu dengan taubatmu, antara taubatmu dengan Allah. Tidak ada sesiapa yang dapat menghalang walaupun dosamu sebanyak membunuh 100 orang manusia. Tetapi dengan syarat kamu perlu berhijrah, tinggalkan kampung halamanmu yang begitu banyak kerosakan sehingga kamu terdorong dan mudah untuk melakukan dosa. Maka dengan hati yang mahu bertaubat, dia memulakan langkah untuk berhijrah. Maka berhijrahlah dia, meninggalkan kampungnya, pergi ke satu tempat yang terdapat orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Di pertengahan jalan datang Malakul Maut. Lalu dia dimatikan. Dan berlakulah pertengkaran antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Malaikat azab kata dia telah melakukan dosa yang banyak, dia telah membunuh 100 orang manusia, maka selayaknya dia diseksa. Malaikat rahmat kata tidak, walaupun dia dah buat dosa, tetapi dia sudah bertaubat dan sudah meninggalkan kampung halamannya, cuma belum sampai, dia tengah jalan, dia tak sampai lagi. Maka dibuat ukuran, dan bila diukur didapati dia lebih hampir ke tempat yang dia tuju. Lalu dia diberi rahmat. Maknanya walaupun seseorang melakukan dosa sampai begitu sekali, pintu rahmat Allah itu tidak pernah ditutup untuk orang yang berbuat dosa sebegitu. Tapi ala kulli hal, kesimpulannya, dosa membunuh manusia ada dosa yang besar, sehingga diwajibkan dalam agama hukum yang dinamakan qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu menjalankan hukum qisas dalam kes yang melibatkan pembunuhan. Qisas ini satu peruntukan yang khusus dalam undang-undang syariat Islam yang berasingan daripada hudud. Hudud ini melibatkan yang lain, masalah mencuri, masalah berzina, itu kes yang lain. Tapi dalam bunuh dinamakan satu bahagian dinamakan qisas. Tapi dalam qisas ni peluang untuk diberi kemaafan oleh ahli keluarga orang yang dibunuh itu masih ada. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Untuk kamu masih ada peluang hidup dalam bab qisas. Jadi seorang qatil pembunuh, dia berdepan dengan tiga situasi, sama ada waris ataupun ahli keluarga yang orang yang telah dibunuh itu. Pertama, dia kata tak boleh dilepaskan, dia mesti dibunuh juga, ataupun dijalankan hukuman qisas, darah dibayar dengan darah. Ataupun waris memilih yang kedua, dia mengambil bayaran diat daripada pihak pembunuh, dan pada masa yang sama dijalankan hukuman bunuh. Dan yang ketiga, dibebaskan. Ini ada pilihan dari segi kedudukan hukum. Sebab kadang-kadang pembunuhan itu sama ada berlaku secara sengaja, kadang-kadang berlaku secara tidak sengaja. Sehingga adalah kes yang melibatkan pembunuhan yang tidak sengaja. Pembunuhan yang tidak sengaja, nyawa ni dia ada satu nilai yang besar. Dia banyak kesalahan yang kita buat dalam agama, kalau tidak sengaja ataupun tersilap, tidak dianggap dosa, kecuali dalam kes pembunuhan. Katakanlah seseorang tu pandu kereta, dia pandu, okeylah, tiba-tiba berlaku sesuatu yang tidak diingini, ada budak sekolah melintah dengan cepat, dia tak boleh nak kawal, terlanggar, mati budak tu. Dia kata, saya tak salah, saya tak sengaja. Walaupun dia tak sengaja, tapi dia perlu bayar diat. Diat tu banyak puluh ribu jugalah kalau dengan nilai sekarang ni. Itu boleh rujuk dalam surah An-Nisa. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammid wa man dalam ayat wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a.
tidak boleh seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali pembunuhan itu adalah suatu kesilapan yang tidak disengajakan. Kalau disengajakan, itu memang kena hukum qisas. Wa man qatala mu'minan khata'an, sesiapa yang membunuh seorang mukmin dengan cara tersilap ataupun tidak disengajakan, fatahriru raqabatin mu'minah, maka perlu dimerdekakan seorang hamba dalam bentuk wadiyatun musallamatun ila ahli, suatu diat yang diserahkan kepada keluarga orang yang dibunuh. Adalah beberapa perincian hukum sekiranya yang dibunuh itu bukan di kalangan orang Islam tapi di kalangan kafir zimmi yang ada perjanjian, maka dia ada kedudukan hukum yang lain, kecuali kalau keluarga tadi tidak mahu terima dia memaafkan, illa an yasaddaqu, kalau dia bersedekah. Maksud bersedekah ialah dia tak mahu terima bayar, dia memaafkan. Sebab walaupun berlaku kes pembunuhan, pembunuh dan orang yang dibunuh masih dianggap saudara. Dalam kes pembunuhan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Sesiapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maksud saudara itu waris kepada orang yang dibunuh, memaafkan pembunuh, maka boleh diambil kemaafan itu dengan cara yang baik, lalu dilaksanakan hukum dengan cara yang ihsan, yang baik. Mana peluang untuk terlepas daripada hukuman masih ada. Ini berbeza dengan kes mencuri. Kes mencuri, A mencuri harta B, dan apabila sabitlah kesalahan, kemudian B mengangkat kes ini kepada pihak berkuasa. Bila sampai kepada pihak berkuasa, lalu dijalankan hukuman mengikut Islam, cukup syaratnya. Maksud cukup syarat, nilai harta yang dicuri itu melayakkan pencuri itu dipotong tangan. Tiba-tiba B nak tarik balik. Dia kata, tak apalah, saya tak sampai hati, saya maafkan dia. Adakah diterima kemaafan tadi? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Kecuali kes itu belum diangkat ke atas. Tapi dalam pembunuhan, walaupun kes itu sudah diangkat ke atas, apabila waris kepada yang dibunuh itu memaafkan, boleh ditarik kembali. Ini pernah berlaku di masa saya di Madinah dulu. Satu kes di mana seorang pembunuh yang telah dijalankan perbicaraan kes di mahkamah, maka didapati betul dia yang membunuh mangsa ni. Pada hari nak dijatuhkan hukuman qisas, qisas ni maknanya bahasa mudah kerak kepala lah, pancung ni. Datang keluarga, dia kata tak apalah, dia maafkan. Maka kata Syekh Syekh Jabir Al-Jazairi, seorang tokoh ulama yang menjadi waiz penasihat di Masjid Nabawi, dia kata pemberian maaf oleh keluarga si mati diterima, maka si pembunuh tadi terlepas. Itu cerita dalam bab bunuh. Maknanya dia ada susur galur, hukuman yang sangat teliti dan sangat sistematik. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Janganlah berlebihan dalam soal pembunuhan. Kalau si waris tu mahu supaya pembunuh ni dibunuh, maka tak boleh berlebih-lebih. Maksud tak boleh lebih daripada kadar yang sepatutnya. Cukup untuk dimatikan dia. Tak boleh dia aniaya dan tak boleh contohnya dia kata sebelum bunuh tu, tak apalah, kita main-main, kita seksa, kita kerak hidung dia dulu, biar dia seksa dia dulu, kerak telinga dia dulu, habis lepas barulah kita matikan dia. Itu tak boleh. Fala yusrif fil qatl. Jangan kamu berlebihan dalam membunuh. Bahkan dalam peperangan sendiri pun perkara itu dilarang oleh Nabi SAW, mencederakan tentera musuh yang dibunuh. Dia dah mati dah, kita nak lepaskan geram, belah dada dia, kerak telinga dia, cokah mana, itu tak boleh. Itu diharamkan dalam agama, sekalipun yang dibunuh itu adalah orang kafir. Ini apatah lagi melibatkan kalau orang Islam bunuh orang Islam. Baik.
Yang berikutnya, wala taqrabu malal yatim, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Dari segi uslubnya sama dengan jangan kamu hampiri perbuatan zina. Ayat sebelumnya, jangan kamu bunuh jiwa yang diharamkan, sebagaimana jangan kamu bunuh anak kamu. Wala taqtulu auladakum. Datang selepas itu, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Sebelumnya wala taqrabu zina, selepasnya wala taqrabu malal yatim. Jangan kamu hampiri dekati harta anak yatim. Apa maksudnya? Kalau seseorang tu rasa dia tidak boleh bersifat amanah, sekiranya dia diamanahkan untuk jaga harta anak yatim, tak usah ada gelenyar. Kalau bahasa Kelantan kata usah ada gelenyar. Tak perlulah dia bersusah payah untuk menjaga harta anak yatim kalau dia sendiri tidak yakin bahawa dia boleh bersifat amanah. Kalau dia cuba ambil juga, mana cuba memberanikan diri, bermakna dia telah melanggar perintah Allah, wala taqrabu malal yatim, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Nabi SAW pernah berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat, ya Aba Dzarrin, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Wahai Abu Dzar, aku lihat kamu ni seorang yang dhaif, yang lemah. Bukan lemah dari sudut keimanan, mungkin lemah dari sudut mungkin apabila melibatkan muamalah dengan orang lain. Dan aku menyukai untuk diriku apa yang aku suka untuk kamu. Maka wala ta'ammaranna 'ala ithnaini wala tawallayanna mala yatimin. Janganlah kamu menjadi amir, ketua, walaupun terhadap dua orang. Kalau kita keluar, mungkin kita berjalan ke mana-mana, kita ada, sebab syaratnya kalau apabila kita bermusafir, kita kena lantik seorang jadi ketua. Idza kharaja thalatha, bila keluar tiga orang, maka fa'amiru, lantiklah jadi amir, ketua dalam rombongan itu seorang. Paling kurang pun kalau tiga. Tapi dalam kes ini Nabi kata, kamu Abu Dzar, kalau boleh kamu jangan mengambil jawatan jadi ketua. Begitu juga janganlah kamu menguruskan harta anak yatim. Seseorang yang diamanahkan menjaga harta anak yatim perlu benar-benar jujur, tulus dan telus. Tulus dan telus ni tag name untuk apa dia akhbar sinar harian, tulus dan tulus. Jujur dan adil. Sebab kemungkinan penjaga harta anak yatim, satu ketika dia akan kelabu mata, banyak harta dia. Boleh jadi anak yatim tu adalah anak saudara dia. Boleh jadi, sebab biasanya orang yang menjadi pemegang amanah harta anak yatim adalah keluarga terdekat. Boleh jadi, ialah boleh jadi sepupu dia yang lebih muda dan dia ni lebih tua. Maka Allah Ta'ala berpesan kepada orang yang menjaga harta anak yatim, wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Dalam ayat ke-6 surah An-Nisa. Janganlah kamu makan harta anak yatim secara berlebih-lebihan ataupun terburu-buru memakannya sebelum mereka meningkat dewasa. Sesiapa yang kaya, waris atau pemegang amanah harta anak yatim, kalau dia ni seorang yang kaya, maka falyasta'fif, hendaklah dia menahan diri, menjaga diri daripada memakan harta anak yatim. Wa man kana faqiran, sesiapa yang fakir, dia jaga anak yatim, dia juga seorang yang fakir, maka bolehlah falyakul bil ma'ruf, dia makan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang berlebihan. Itu dia mengambil sedikit upah atas
kerja dia menjaga harta anak yatim. Dan apabila anak yatim itu sudah menikah dewasa dan sudah cukup umur, maka serahkanlah harta itu kepadanya dengan ada saksi bahawa serahan harta itu telah diberikan kepada anak yatim. Harta anak yatim ini benda yang besar sebenarnya, persoalan yang besar. Orang yang bagi amanah jaga harta anak yatim, kerana anak yatim itu mewarisi harta daripada ibu bapanya yang kaya. Sebab dalam segi hukum agama, dia tak boleh kita nak serahkan kepada dia. Kalau anak yatim tu umur baru 7 tahun, 8 tahun, belum cukup kematangan, tak boleh. Setelah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum, apabila sudah nyata pada mereka tanda kematangan, nampak cerdik dia ni boleh. Tapi budak lah ni kadang-kadang umur 10 tahun, umur 11 tahun tu sebenarnya di sudut pengurusan harta tidak matang, tidak ada kematangan. Dari sudut kematangan, betul lah, dari sudut umur balik tu, umur 15 belas tu dah balik dah. Tapi dari segi kerja, berapa ramai anak-anak muda yang baru bekerja umur 26, 25 dah diisytihar muflis. Maknanya tidak memiliki kebijaksanaan dan kematangan dalam pengurusan harta benda. Jadi anak yatim ni kalau dia dah balik, kita pun suruh harta tu ke dia. Mungkin kita suruh hari ni 100, esok habis dah titih. Dia tak tahu macam mana nak guna, dia beli je apa saja nak beli sebab duit ada. Jadi kalau dilihat itu berlaku, maka akan merugikan dia. Maka perlu mahjur, perlu ditahan untuk tidak diserahkan, sehinggalah benar-benar dia benar-benar matang dan boleh guna dengan cara yang betul. Maknanya perlu kepada ada pengawasan. Adapun orang yang pegang amanah jaga anak yatim, mereka perlu diingatkan dengan ayat yang ke-10 dari surah An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang makan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Zalimnya macam-macam cara, dengan cara menipu, dengan cara yang tak diketahui oleh anak yatim, maka bahawa sesungguhnya mereka itu makan dalam perut mereka nar, api. Atas dunia ni sedar lah, makan tak apa lah, tak berasa sakit apa. Tapi di akhirat, harta yang dimakan tu akan menjadi api yang menyeksa orang yang memakannya. Ini banyak kes yang saya dengar yang berlaku. Apabila seorang bapa meninggal, bekas isterinya kahwin dengan lelaki lain, dan kebetulan hak meninggal ni adalah harta sedikit semanyuk yang sepatutnya diwarisi oleh anak dia lah. Anak ada 3-4 orang ni. Kemudian suami yang baru kepada bekas isteri yang baru menjanda ni, ataupun yang dah kematian suami dia hak baru ni pula dia makan harta hak peninggalan arwah ni. Itu haram, sebab itu harta anak yatim. Sebab masa tu pengagihan harta belum dibuat. Jadi bila kawan ni tahu, dia ambil ke dia. Itu orang yang tidak ada iman. Orang yang tidak ada agama, tidak ada iman, dia fikir harta tu ada, dia nak ke dia, maka dia akhirat dia akan tanggung dosa. Maka dengan sebab itu, larangan memakan harta anak yatim disebut dengan wala taqrabu. Jangan kamu dekati, jangan kamu hampiri harta anak yatim. Kecuali dengan cara yang baik, maksud dengan kecuali cara untuk diuruskan. Ini pernah berlaku di kalangan sahabat, orang-orang yang menjaga setengah anak yatim. Ada ketikanya bercampur. Maksud bercampur, hak dia masuk hari itu sebahagian harta dia, sebahagian harta anak yatim, dan mereka terpaksa makan bersama. Wa yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepada kamu tentang keadaan anak-anak yatim yang dipelihara. Qul islahul lahum khair. Katakanlah berbuat islah, berbuat baik itu lebih baik untuk mereka, untuk orang yang menjaga anak yatim. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Sekiranya bercampur antara kamu dengan mereka dari sudut harta benda, mereka adalah saudara-saudara kamu.
Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Allah Ta'ala mengetahui siapakah yang berbuat baik dan siapakah yang berbuat kerosakan. Walau sya'allahu la'a'natakum. Kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya dia akan menyusahkan kamu. Maksud menyusahkan di sini adalah perlu dibuat pengasingan yang khusus. Jadi payahlah kalau orang tu jaga anak yatim, dia masuk khusus untuk lauk ni, untuk harta anak yatim ni, untuk anak dia pula, guna duit dia kena masak suku pula. Kalau dia beli lauk hari tu ikan, sayur, daging dengan menggunakan anak yatim, maka masakan ni khusus untuk anak yatim, tidak boleh disentuh oleh anak dia. Dia kata payah lagi tu, sedangkan duduk satu rumah. Tapi tidaklah sampai setara tu. Tidaklah sampai setara tu. Maka perkara itu termasuk yang dimaafkan. Sebab dia termasuk dalam bab falyakul bil ma'ruf, makan dengan cara yang baik. Kecuali dengan cara yang zalim, yang tidak diketahui, dengan cara yang israfan, berlebih-lebihan. Kemudian datangnya perintah wa'aufu bil ahd. Hendaklah kamu penuhi janji. Janji ini melibatkan sama ada janji biasa, janji kita dengan orang lain, ataupun janji dalam bentuk akad. Seperti dalam ayat pertama suratul Maidah, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu penuhi segala akad-akad. Akad jual beli maksudnya perjanjian antara kita pembeli dengan penjual. Penjual dah bersedia untuk menjual dan kita dah bersedia untuk membeli. Maka berlakulah ijab qabul antara pembeli dengan penjual. Sama juga dengan akad nikah kahwin. Apabila seorang pengantin berkata, aku terimalah nikahnya, mana dia telah berjanji untuk pegang amanah sebagai suami kepada wanita yang menjadi isterinya. Itu juga termasuk janji. Wa'aufu bil ahd, maka penuhilah akad janji itu untuk dipenuhi dengan cara yang benar. Sebab semua janji itu akan dipersoal kerana ia adalah suatu amanah, tanggungjawab, dan orang yang pegang amanah ni akan disoal. Kita kena ingat, kita akan disoal. Setiap tugas kita ni adalah amanah. Apabila kita dah, contohnya kalau kita bekerja kerajaan, kita dah terima surat bersedia untuk mengambil jawatan itu, bermakna kita telah memegang janji untuk bekerja dengan baik. Kalau kita menipu, kita ponteng kerja, macam-macam cara lah, bermakna kita telah melanggar janji, tidak amanah. Sebenarnya tak perlu wujud aku janji, tak perlu itu sebagai prosedur tambahan. Apabila seseorang itu dah bersetuju, cukup bahawa dia berjanji dengan Allah bahawa dia akan lakukan tugas dengan penuh amanah. Dengan penuh amanah. Kemudian wa'auful kaila idza kiltum wazinu bil qistasil mustaqim. Perintah untuk memenuhi sukatan timbangan apabila dilakukan perkara itu ketika menyukat, ketika menimbang. Ini dalam bab soal muamalah, dalam bab jual beli, kerana melibatkan harta orang lain. Allah Ta'ala menurunkan satu surah yang khusus mencela dan menghina orang yang tidak amanah, yang menipu, yang curang dalam soal sukatan timbangan, iaitu surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah bagi orang yang curang, yang menipu, yang apabila mereka menjadi pembeli dan meminta orang lain penjual itu menyukat, menimbang, mereka minta yastawfun, supaya disempurnakan sukatan. Kalau jadi pembeli, pesan kepada orang jual, timbang molek dan timbang biar cukup. Tapi apabila dia tu jadi penjual untuk orang lain, yukhsirun, dia kurangkan sukatan. Sebab tu kalau kita jadi orang jual, biar cukup atau kalau kita berlebih tak apa, kita anggap itu sedekah kepada pembeli. Tapi kalau kita kita kurangkan sehingga sepatutnya barang itu mungkin 2 kilo, kita tipu. Kadang-kadang boleh tipu. Memang penipuan ini berlaku sehingga Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna pernah
meletakkan syarat penjual perlu guna penimbih ada dua apa dia? Dua muka. Mana pembeli boleh tengok, penjual boleh tengok. Tapi kalau penjual tu seorang Muslim, cukuplah ayat ni untuk menjadikan dia seorang yang amanah. Tak perlu ada arahan khusus daripada Kementerian Perdagangan dan Hal Ehwal Pengguna yang mensyaratkan guna penimbih ada dua muka. Makna penjual boleh kelih, pembeli boleh kelih. Cukup dengan sifat amanah. Kalau dia tu ada iman, dia kata tak apa pembeli tak nampak, pembeli tak nampak, tapi Allah Ta'ala tahu. Kalau dia tipu atas seorang pembeli itu, dia tipu mungkin sikit kan. Berapa? 2 bunga je. 2 bunga apa? 0.2 gram sikit. Tapi kalau 10 orang beli, kira 10 orang beli, banyak mana dia boleh untung. Tapi untung tu tak ada berkah lah. Boleh untung, tapi untung tidak ada berkah. Banyak untung, lepas tu tutup kedai. Kenapa berlaku? Boleh jadi salah satunya tidak ada keberkatan kerana menipu dalam jual beli, ataupun tidak disempurnakan sukatan dan timbangan. Kalau yang ditipu tu sudah ramai, macam mana orang tu nak bertaubat? Satu masa tu dia dengar orang ngajar baca ayat ni, dia pun mikir, aku ni sebelum ni juga pernah menipu. Nak cari mana manusia dia? Mungkin dah bertahun-tahun dia menipu, dah dapat untung. Maka cukup dengan dia bertaubat dan dia membanyakkan sedekah. Banyakkan sedekah. Dan anggaplah sedekah tadi pahalanya untuk orang yang dia telah tipu tadi. Sebab kita nak cari mungkin payah dah. Kita pun tak ingat ada banyak-banyak harta kita. Maka caranya adalah seseorang itu perlu bertaubat dan perlu membanyakkan sedekah. Niatkan pahala sedekah diberikan kepada orang-orang yang telah ditipu olehnya dalam urusan jual beli. Itulah yang lebih baik dan lebih elok akan takwila kesudahannya. Maksud kesudahan di sini merujuk kepada balasan di akhirat. Janganlah kamu ikuti perkara yang kamu tidak ada ilmu. Ada satu pandangan lain menyebut janganlah kamu mengatakan. Wala takfu, dia boleh dengan maksud jangan kamu mengikuti perkara yang kamu tidak ada ilmu. Boleh juga janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak ada ilmu, sebab pendengaran, penglihatan dan hati akan diminta bertanggungjawab. Kalau tak tahu, kata tak tahu. Zaman sekarang ni banyak kita menerima pesan-pesan, kadang-kadang ada kata-kata nasihat berbentuk agama dalam aplikasi WhatsApp ke, dalam Facebook ke apa. Kita pun cepat nak send, nak atak ke orang lain, nak viralkan sebab nampak menarik sangat. Lepas tu tulis hakim pada kata, kalau anda mahukan pahala, jangan lupa kongsi dengan orang lain. Sebab perkongsian itu tandanya kasih sayang. Pandai pula dia kata. Tapi hak dia tulis tu dia ambil dengan orang lain, dia pun tak tahu betul ke tidak. Kalau melibatkan fakta-fakta agama, kita kena pastikan benda itu sahih. Penulis tu kena amanah. Kalau ada ayat, dia nyatakan ayat mana. Kalau ada hadis, apa rujukannya, hadis itu sahih atau tidak. Kita tidak boleh berdusta atas nama agama walaupun niat kita baik. Ada orang pernah menulis tentang kelebihan kaum wanita, malaikat berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang semua itu adalah cerita yang tidak benar. Walaupun niat dia baik, itu adalah perbuatan yang salah. Sebab mengatakan sesuatu yang kita tidak ada ilmu. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah orang yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan pendustaan kepada Allah? Lebih-lebih lagi pendustaan itu berlaku, Nabi kata, inna afral fira, bahawasanya di antara seburuk-buruk pendustaan yang dibuat, seseorang mengatakan sesuatu yang matanya tidak melihat. Ada di kalangan ulama salaf yang mentafsirkan ayat ini, dia kata seseorang yang mengatakan aku melihat, pada dia tidak melihat. Dia kata aku mendengar, padahal dia tidak mendengar. Dia mengatakan dia tahu, padahal sebenarnya dia tak tahu. Mana dia telah mereka cipta dalam perkara yang dia tidak tahu, dan dia akan mas'ula, akan disoal.
Sesuatu ilmu kalau kita tak tahu, maka kita kata tak tahu. Kalau kita dengar sesuatu yang kita tidak pasti, maka kita kena tabayyun dan tathabbut, jelas dan buat kepastian. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang dianggap berdusta bahawa dia bercakap setiap perkara yang dia dengar. Semua kita dengar, kita nak hebohkan. Jadi kalau kita tak pasti berita itu benar atau tidak, kita terima dalam apa-apa pesanan Facebook, dalam WhatsApp apa, tanya balik orang hantar, betul ke tidak ni? Kadang-kadang seseorang tu dia terima, dia tak tahu, dia send pada kita, dia tanya pula kita. Kata awak tanya dia, jangan tanya saya, tanya orang hantar tu. Kalau orang hantar pun tak tahu benda tu benar atau tidak, pesan kepada dia, stop, berhenti, jangan viralkan, jangan hantar kepada orang lain, sehinggalah perkara itu benar-benar diketahui benar. Termasuklah seseorang yang mendakwa dia tahu perkara yang dia sebenarnya tak tahu. Dia mendakwa dia bermimpi begini dan begini, sebenarnya tak ada pun cerita mimpi itu. Man tahallama hulman, sesiapa yang mendakwa dia bermimpi melihat begini, kullifa yaumal qiyamah an ya'qida baina sya'irataini wa laysa bifa'ilin, maka ditaklifkan kepada dia untuk diikat antara dua apa dia? Dua rambut, dua benda yang tali yang kecil. Maka dia tidak akan mampu untuk buat. Dia diberi suatu siksaan, tugas dia ambil satu benda kecil macam tali yang habis macam rambut untuk diikat. Maka dia tidak mampu mengikatnya sebagai balasan kerana dia pernah mendakwa dia bermimpi sekian-sekian, padahal benda itu tak pernah berlaku. Mana dia telah berbohong dalam apa yang dia sampaikan. Janganlah kita ikuti ataupun janganlah kita mengatakan sesuatu yang kita tidak ada ilmu. Bahkan tokoh-tokoh ulama salaf seperti Qatadah pernah menyebut di antara tanda berilmu adalah seseorang mengatakan perkara yang dia tidak tahu, bahawa aku tidak tahu dan Allah lebih tahu. Aku tidak tahu, Allah Ta'ala sahaja lebih tahu. Itu tanda orang berilmu. Kerana Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi-Nya, Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah, aku tidak meminta kepada kamu upah daripada urusan dakwah ini, dan bukanlah aku orang yang diminta untuk bertakalluf. Takalluf ni adalah membebankan diri dalam perkara yang asalnya tidak ada dalam agama, yang tidak diketahui. Perkara yang kita tak tahu, kita buat seperti kita tahu. Jadi ini berbahaya juga, sebab dia termasuk suatu perkara yang akan ditanggung oleh orang berkenaan. Maka yang lebih selamat adalah seseorang itu berkata, Allahu a'lam, Allah Ta'ala sahaja lebih tahu. Orang tanya, apa keadaan ni? Kadang-kadang orang tanya, apa pandangan awak tentang IS? Kata, wallah saya tak tahu. Oh, kita dengar tu betul ke tidak, tak tahu. Ada kata ada. Kalau ada pun bagaimana keadaannya, siapa di sebelah, kita mengatakan kita tak tahu. Itu lebih selamat daripada kita menyebut cerita perkara yang kita tak tahu. Secara zahirnya ya kita tak setuju sebab begini-begini, tapi siapa dia dan apa di sebaliknya, maka kita kata kita tak tahu. Kalau kita memandang-mandang cerita apa sahaja yang kita tak tahu, maka kita akan dipersoal. Lebih-lebih lagi kalau melibatkan urusan agama. Kemudian adanya larangan, jangan kamu berjalan di atas muka bumi dengan rasa marahan. Marahan dengan rasa sombong, rasa besar diri. Dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan, berlaku di kalangan Bani Israel, umat terdahulu, bainama rajulun yamshi fi man kana qablakum, ketika mana seorang lelaki berjalan. Orang lelaki ini umat zaman dahulu, berjalan dengan penuh yatabakhtar, penuh rasa sombong dan besar diri, megah, ya, bersama dengan burda ni, dua lembaran kain yang dipakainya. Tiba-tiba idh khusifa bihi, dibenamkan ia, ditenggelam pada tanah.
disebabkan dia berjalan dengan penuh sombong besar diri, dia ditelan oleh tanah, fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, sehingga dia terus ditelan, ditarik oleh bumi sampailah hari kiamat atas sifat sombongnya. Dan perkara ini pernah berlaku pada zaman Nabi Musa alaihissalam kepada seorang individu yang bernama Qarun. Sebab Qarun telah keluar ke tengah-tengah kota, tengah bandar lah, tengah bandar. Cuma zaman Nabi Musa tu tak tahulah sama ada ibu negara Mesir dinamakan Qahirah pada masa tu, wallahu alam, tapi nama sekali disebut Qahirah. Fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi. Qarun pun keluar menemui kaumnya dengan segala perhiasannya. Lalu dia berkata, aku dapat semua ni kerana ilmu dan kepandaianku. Innama utituhu ala ilmin indi. Sombongnya dia. Kamu tengok harta aku, segala kekayaanku ni sebab dengan kepandaianku. Dia pun berjalan-jalan, akhirnya fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami benamkan dia dan termasuk rumahnya sekali masuk dalam tanah, menyebabkan tempat itu jadi rendah, terbenam, dan sekali terbentuk satu tasik yang besar di satu lokasi yang bernama Al-Fayyum, Buhairah Al-Fayyum, tasik Al-Fayyum, kawasan selatan menuju ke selatan Mesir, tempat terbentuk tasik Qarun kerana sombongnya dia dengan hartanya. Janganlah seseorang itu berjalan begitu. Dalam surah Luqman, bagaimana Luqman dan Hakim berpesan kepada anaknya, dan kisah itu Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran. Luqman berkata, wala tamshi fil wala waqsud fi mashyika waqtud min sautik wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu palingkan wajahmu daripada manusia, dan janganlah kamu berjalan dengan penuh rasa sombong. Apa yang dipesan dalam ayat ini sama dengan pesanan Luqmanul Hakim yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Luqman, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Kerana sesungguhnya kamu tidak dapat menembusi tanah dan tidak dapat mencapai ketinggian bukit. Maknanya kalau kita, ialah kadang-kadang orang yang rasa takabur, besar diri, angkuh, sombong, meta, agah, dia tidak mampu untuk korek tanah, untuk masuk jauh, ataupun kalau dia boleh untuk naik ke atas bukit, maka dia tidak akan mampu berbuat begitu. Sebab kita ni kecil, kita manusia ni kecil berbanding dengan banyak lagi makhluk lain yang lebih besar daripada kita. Cuma lebih kita ni sebab kita ada akal. Kita ada akal. Dari segi saiznya, bukit bukan lebih besar daripada kita, gajah, zirafah lebih besar, lebih tinggi daripada kita. Cuma lebih kita ada akal. Maka gunakanlah akal untuk jadi hamba Allah yang sebenarnya. Kita ambil satu lagi, dah isyarat. Semua itu adalah perkara yang dibenci di sisi Tuhan kamu. Ada qiraat yang baca sayyi'atan, dalam bacaan hafaz dibaca sayyi'uhu, kullu dzalika kana sayyi'uhu. Dan di sisi Tuhan kamu ianya adalah makruh. Ini kena faham, sebab tu generasi salah memahami perkataan makruh maksudnya haram. Dalam konteks ilmu usul, makruh tu ada dua. Ada makruh yang bersifat makruh yang karahah tahrimiyah dan karahah tanzihiyah. Makruh yang mendorong kepada haram dan makruh yang mendorong kepada sifat berjaga-jaga, beringat. Kadang-kadang seseorang itu mengambil sikap, tak apa, benda ni makruh lah. Kita tanya balik, makruh yang bersifat tanzih atau tahrim? Gapo dia pula tanzih tahrim? Sebab kita dia sebut orang lain wayak je, kita tak belajar. Semua perkara tu, jangan bunuh anak, jangan dekati zina, jangan bunuh jiwa yang diharamkan, jangan hampiri harta anak yatim, apa dia lagi, jangan kamu ikuti perkara yang kamu tidak ada ilmu, jangan kamu berjalan dengan sombong. Semua itu adalah haram. Tapi haram tu disebut dengan makruh. Maksud makruh di sini karahah tahrimiyah. Jadi adakah kita nak menggunakan perkataan makruh dengan maksud
Yang biasa kita faham makruh kalau ditinggalkan dapat pahala, tapi kalau buat tak berdosa. Itu makruh yang lebih kepada bersifat tanzih, bukan makruh yang tahrim. Jadi sesuatu yang kita buat, kalau ianya makruh, kena cek balik makruh yang lebih kepada tahrim ataupun tanzih. Ini yang dibenci tapi ia adalah haram. Semua ini adalah perkara yang tersenarai dalam ayat yang kita baca ni, adalah yang diharamkan. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung balik minggu depan untuk kesimpulan daripada tajuk pada ni. Wallahu alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.